Rahim. Alhamdulillah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah summa alhamdulillah. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Dengan limpah kurnia daripada Allah Rabbul Alamin yang bersifat dengan Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Aziz, Al-Hafiz, selalulah kita mendapat kurnia daripada Allah Rabbul Alamin. Ikhwan, pada kesempatan yang ada ini antara waktu Maghrib dan Isya ini, kita cuba memanfaatkan waktu ini dengan melihat kepada beberapa perkara. Di antaranya perkara kita cuba lihat ialah apakah suatu motif istighfar dan taubat. Mengikut penyusunan daripada penulis kita ini pada muka surat ke-28 itu, apakah motif istighfar dan taubat. Dan kita tahu ikhwan bahawa setiap perkara itu ada dia punya objektif dia, ada dia punya maksud dia, tujuan dia. Hala tuju kita ke mana? Istighfar ni nak bawa kita pergi ke mana? Saya cuba mengambil penulisan daripada penulis kita ini daripada tajuk buku kita Keagungan Istighfar, tentang asrar dan ajaib al-istighfar. Penulis kita kata taubat hukumnya wajib, dia kata, atas seluruh hamba di setiap saat dan waktu. Kerana seorang hamba tak mungkin lepas dari kesalahan, maka dia selalu memerlukan taubat dan istighfar pada malam dan siang hari. Jika kita anggap dia bisa terlepas dari kesalahan, maka dia tetap dituntut untuk istighfar kerana kelalaian dia dalam mensyukuri nikmat Allah atasnya. Dia tetap dituntut untuk istighfar kerana kekurangan-kekurangan saat dia beribadat. Maka dia selalu dan terus memerlukan istighfar sehingga dia bertemu dengan Tuhannya yang Maha Tinggi. Akan tetapi ada beberapa kondisi ketika istighfar pada saat itu harus dia kerjakan. Dia wajib untuk segera taubat, tidak boleh menundakannya atau mengulur-ulurkan pelaksanaan. Kerana seseorang bisa sahaja dimangsa oleh kematian dan dijemput malaikat maut sedangkan dia belum taubat dari dosanya. Dia belum istighfar dari kesalahan-kesalahannya dan dia belum berlepas diri dari maksiat. Maka dia harus bersegera dan tidak menundakan taubat dan istighfar. Dia antara kondisi-kondisi yang menuntut dia segera beristighfar. Penulis kata sebagai berikut. Dia akan sebutkan dua keadaan, 1, 2, 3 perkara di mana kalau kita lalui keadaan ini, kita sangat-sangat dituntut beristighfar. Sebelum daripada itu ikhwan, kalau kita boleh ingat pelajaran kita yang telah silam, bahawa istighfar ni ada dia punya tujuan, sama ada tujuan dunia ataupun tujuan akhirat. Dan istighfar ni dia ada dua jenis. Dia ada dua jenis. Dua jenis ke? Bolehlah kata dua jenis. Ataupun dua bahagian. Dua bahagian istighfar ni ada dua bahagian. Satu, bila kita istighfar, dihukum
istighfar kita itu sah, dikira betul kita telah melaksanakan tuntutan-tuntutan dia. Dan mungkin pada bahagian pertama ni, istighfar itu akan menyebabkan Allah Ta'ala ampun dosa kita. Tetapi pada bahagian yang kedua, bahagian pertama ni, kalau Allah kita istighfar, istighfar kita itu dihukum sah dan dilihat kepada zahir, kita layak dapat kelebihan istighfar. Katalah dengan kita kata astagfirullah, astagfirullah, Allah ampun dosa kita. Selesai dosa kita dengan Tuhan. Okey, mungkin bahagian itu kita kata bahagian yang betul, bahagian yang selaras. Boleh, kita boleh terima itu. Sebab kita pun tahu dengan satu kaedah, dia menyatakan bahawa dalam kaedah itu daripada Abdullah bin Abbas, dia menyatakan la kabirah ma'al istighfar wala saghirah ma'al istiqrar. Tidak dianggap dosa itu besar, la kabirah ma'al istighfar. Kalau kita istighfar, kita buat satu dosa, kita istighfar, maka itu tidak dianggap dosa besar, kerana istighfar duduk di belakang, dia akan menghapuskan dosa. Dan tidak dianggap dosa itu kecil kalau dilakukan terus menerus, lepas tu buat, lepas tu buat, lepas tu buat. Jadi bila kita istighfar, astagfirullah, 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 maka dosa kita mungkin diampun. Ampunlah dosa apa? Kita tengoklah hadis tu, kalau dia menjanjikan istighfar dalam bab tu, diampun dosa begini, dapat pahala macam ni, mungkin kita dapat. Ini bahagian pertama. Bahagian kedua, istighfar ni, tengok apa perbezaan dia. Bahagian kedua, istighfar kita dianggap sah. Dengan kita istighfar, dosa kita mungkin diampun. Dengan kita istighfar, kita mendapat kelebihan dia, dan kita dapat yang apa yang dalam bahagian pertama tak ada. Apa dia? Dengan kita beristighfar, makam kita dinaikkan Tuhan. Makam kita naik. Pasal itu di kalangan para ulama, yang bercakap tentang soal tazkiyatun nufus, dia kata ramai orang beristighfar, tetapi istighfar itu tak memberi faedah kepada diri dia. Kenapa? Kerana makam dia tak naik. Istighfar itu tak menjadi suatu penyucian jiwa. Istighfar itu mungkin dia dalam bentuk lain tadi ni, pahala, tapi penyucian jiwa di bab lain. Maka orang yang beristighfar ni ada dua bahagian, di mana dengan kita beristighfar, Allah Ta'ala angkat martabat kita. Yang tu, yang daripada siri 1, siri 2, siri 3, siri 4. Kita bercakap supaya istighfar itu ada dia punya isi, dia punya inti, dia punya roh. Macam kita lepas solat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Betul? Betul. Sah? Sah. Sehingga dengan kita istighfar macam tu, kalau orang tengok kita, orang kata orang ni telah istighfar, maka dia layak dapat kelebihan istighfar. Tapi belum tentu dia mendapat kenaikan derajat di sisi Allah. Belum tentu. Macam ada satu ayat dalam surah Mujadalah, Tuhan kata, yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma ad-darajat. Itu Allah mengangkat kedudukan orang-orang yang beriman dan berilmu kepada beberapa darajat. Jadi Allah angkat. Bila orang tu beriman, sungguh campur dengan ilmu, darjat dia naik. Kalau dia beriman, tak campur dengan ilmu, iman dia mungkin sah, tetapi darjat dia tak ada. Dia macam orang tua kata, satu orang tu hilang seri. Hidup ni hilang seri. Dia istighfar, lepas tu istighfar itu bawa menampakkan kesalehan dia. Tapi dia istighfar, kesalehan tu tak ada kat dia. Kita tak nampak dia macam warak. Kita tak nampak kesungguhan dia.
Itu nama dia apa ikhwan, itu bahagian Tuhan mentajalikan orang beristighfar itu diangkat derajat dia. Dia menjadi penyucian jiwa. Jadi ada beberapa kondisi penulis cuba sampaikan pada kita, ada beberapa kondisi ini kita sangat-sangat disuruh beristighfar. Sangat-sangat disuruh. Sebab kalau kita istighfar pada Allah pada kondisi ini, dua perkara akan jadi pada kita. Kita dapat pahala istighfar, kita mendapat kelebihan istighfar dan derajat kita diangkat. Apa kondisi yang pertama? Satu, dia kata, ketika melakukan perbuatan keji. Ketika kita melakukan perbuatan keji. Ini daripada surah Ali Imran ayat 135 sampai 136. Allah Ta'ala berfirman, وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ أُولَئِكَ جَزَاؤُهُمْ مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. Terjemahan dia, dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menginaya dirinya sendiri, maka mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka, dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu sedang mereka mengetahui. Ini bahagian pertama tentang orang-orang yang allazina iza fa'alu fahisyah. Perkataan fahisyah ni kalau diterjemah kepada ayat lain, fahisyah itu bermakna zina. Allah kata wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'at sabila. Jangan dekati zina kerana dia seburuk-buruk fahisyah. Innahu kana fahisyah, sesungguhnya dia itu fahisyah, kekejian, dan dia seburuk-buruk jalan. Fahisyah ni juga kita boleh terjemah perkara-perkara yang menjatuhkan maruah. Bila orang ini dia buat satu perkara, dia tahu jatuh maruah dia, harga diri dia jatuh depan Tuhan, depan diri dia sendiri. Kalau orang tahu lagi dia malu. Ataupun dia zalamu anfusahum, dia buat dosa lain, zalim diri dia, yang dia akan susah di hadapan Tuhan besok. Lepas dia buat benda ni, masa dia buat tu dia tak ingat lagi Tuhan. Lepas dia buat tu, Quran kata fastaghfaru li zunubihim, dia teringat dan dia pun istighfar. Fastaghfaru, perkataan fastaghfaru, kita ingat balik asal-asal kita cakap dulu apa makna istighfar, apa makna minta ampun. Li zunubihim, dia pun istighfar. Li zunubihim, lam tu bagi bawah untuk menunjuk apa? Istighfar tu dia fokus betul pada dosa-dosa dia tu. Lepas tu Allah kata kalau dia buat lagu tu, kata Allah, wa may yaghfiru dzunuba illallah, dengan dia sedar dalam hati dia, siapakah boleh mengampun dosa macam dia punya besar, berat, kalau bukan Allah. Lepas tu Allah kata walam yusirru ala ma fa'alu, dan dia pula selepas itu menjadi satu orang yang tak buat dah benda tu. Dia tak buat dah, dia stop dah benda tu. Dalam keadaan dia mengetahui, dia tak buat dah. Allah kata ulaika jazaohum maghfiratum min rabbihim. Allah kata untuk orang macam ni, balasan mereka itu adalah ampunan dari Tuhan mereka. Wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar, dan surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Khalidina fiha, mereka kekal dalam surga. Wa ni'ma ajrul amilin, dan itulah sebaik-baik pahala, senikmat-nikmat balasan bagi orang-orang yang beramal. Tengok
Berdasarkan ayat ni, istighfar itu telah pun diakui sebagai satu amal yang saleh. Maka ni'ma ajrul amilin. Maka apakah amal dia buat di sini? Iaitu amal dia fastaghfaru li zunubihim. Iaitu dia beristighfar di atas dosa dia bila dia buat dosa. Maka penulis kitab kita kata, kondisi yang paling sesuai kita istighfar adalah saat kita terlibat dengan dosa. Tadi awal dia kata, kalau kita tak terlibat dengan dosa pun kita disuruh beristighfar kerana dia menutup kelalaian kita. Dia menutup kealpaan kita. Dia tutup ruang-ruang ibadat kita tak sempurna, zikir kita tak sempurna, doa kita tak sempurna. Istighfar dia menutup ketidaksempurnaan itu dan dia mencipta ruang yang sempurna. Apatah lagi kalau kita dalam keadaan sememangnya kita iktiraf kata kita berdosa. Sebelum kita dilanda dengan ujian corona ni semua, kita akui tak kita terlibat dengan dosa? Ya, kita terlibat. Dalam suasana yang macam ni, kita akui tak kita terlibat dengan dosa? Ya, terlibat. Dalam suasana yang macam ni, ikhwan, kita tetap tak boleh lupa. Tak boleh lupa. Siapa pun kita tak boleh lupa dengan apa Nabi ajak kita. Macam Abdullah bin Amru, dia cerita, Abdullah bin Amr, dia cerita dalam hadis riwayat Abi Daud, Tirmizi dan selain daripada Abi Daud dan Tirmizi. Hadis ini hadis yang sahih. Nabi kata ada satu benda Nabi minta pada kita, dalam apa situasi pun Nabi kata jangan lupa benda ni. Baik, sebelum saya baca hadis ni, saya katakan Allah Ta'ala pencipta langit, Allah Ta'ala telah mencipta langit dan mencipta bumi. Antu tahu di atas bumi ni ada apa? Ada darat, ada laut. Darat saja ada berapa jenis? Orang kata duduk di tanah datar, tanah bukit, gunung. Kita tahu. Dan yang duduk di darat ni kehidupan macam mana, yang duduk di bukit-bukit kehidupan macam mana, antum tahu. Allah di darat ni juga Allah cipta laut. Kehidupan dalam laut ni macam mana, antum tahu. Lepas tu Allah cipta langit. Kehidupan langit ni macam mana, kita semua tahu. Dan ada pula lagi satu bahagian Tuhan cipta antara langit dan bumi. Antara langit dan bumi, daripada lapisan pertama nak pergi sampai lapisan ke-7 tu, subhanallah, 500 tahun perjalanan pakai cahaya. Sangat dahsyat. Hidup kita ni, dia ada hubungannya sangat rapat antara langit dan bumi. Hidup kita ni sangat ada hubungan antara langit dan bumi. Kalau kita duduk dalam dunia ni, kita tidak mendapat support daripada langit, itu hidup kita binasa. Air hujan, angin, semua mai daripada atas ke bawah. Kalau langit, Quran cerita masa Fir'aun mati, Quran guna perkataan fama bakat alaihimus sama. Quran kata pada hari Fir'aun mati, langit fama bakat alaihimus sama. Quran guna perkataan bakat. Quran kata langit tak menurunkan setitik air hujan pun kerana langit tak mau menangis pun di atas kematian Fir'aun. Artinya pada hari Fir'aun mati, langit tak rasa apa-apa. Fama bakat alaihimus sama. Langit tak menangis pun. Bumi, pada hari Fir'aun mati, bumi yang ada laut, ada darat, bumi seolah-olah macam buat tak tahu Fir'aun mati. Last sekali jadi apa? Jasad Fir'aun ke langit pun tak, ke bumi pun tak. Orang jumpa di Laut Merah. Duk ada di Mesir, piramid. Allah cerita dalam surah Yunus, kami selamatkan tubuh badan Fir'aun daripada hancur supaya menjadi pelajaran pada umat di akhir zaman. Dalam hadis Bukhari, Nabi kata pada masa Fir'aun masuk, hadis Ibn Abbas, masa Fir'aun masuk dalam laut tu, duk gelumbiang dengan air, nak terkeluar di mulut Fir'aun, dia beriman pada Tuhan Musa dan Harun, Tuhan Bani Israel. Nabi kata apa? Malaikat suar tangan dalam laut paling dalam, ambil selut, bubuhlah mulut Fir'aun, dalam mulut Fir'aun. Mati dia, tak ada mengucap. Pada hari Fir'aun mati,
terputus hubungan dia dengan langit dan penduduk langit, dengan bumi dan penduduk bumi. Akhirnya Fir'aun, roh dia, jasad dia dilaknat oleh Tuhan. Maka bila orang jumpa jasad Fir'aun, mami Fir'aun, orang bedah, dan orang jumpa dalam badan dia penuh dengan pasir dan selut daripada laut. Apa saya nak kata? Hidup kita ini ada hubungan dengan langit dan bumi. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, di antara benda yang support hidup kita ni adalah langit dan bumi. Maka dalam hadis yang saya nak baca ni, hadis daripada Abdullah bin Amr. Hadis ni, hadis Abi Dawud, hadis Tirmizi, hadis yang sahih. Apa Nabi beritahu kepada kita, ikhwan? Nabi kata kepada kita suatu hal. Nabi kata, Abdullah bin Amru kata, dia kata, ya belughu bihin Nabi, telah menyampaikan kepada dia perkara ni Nabi. Nabi telah sampai perkara dia. Benda penting. Hadis ni pendek tapi penting. Apa kondisi sekalipun, jangan putus hubungan kita dengan pihak atas, pihak langit. Dan jangan putuskan hubungan kita dengan pihak bumi. Nabi kata, Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu ahlal ardi yarhamkum man fis samai. Dahsyat. Nabi kata, orang ni, kita ni, penduduk bumi ni, Nabi kata, kalau kita memilih hidup dalam keadaan ar-rahimuna, dalam keadaan kita sayang orang ni, kita simpati dia, kita faham dia, kita tak bertindak kasar pada dia, kita hidup dalam keadaan kita merahmati orang. Nabi kata apa? Yarhamhumur Rahman. Mereka akan dirahmati oleh Tuhan yang bersifat dengan Ar-Rahman. Ikhwan, masa bila kita kena tunjuk kasih sayang kita ke orang? Dalam kondisi macam ni. Kalau duduk di seorang-seorang, kita duduk di rumah seorang-seorang, kita buka tingkap, nako, kita duduk renyih kot tingkap tu seorang-seorang. Dengan hati kita niat dalam hati, ya Allah, aku sayang kat semua orang. Renyih. Orang lalu dengan motor, orang tengok, orang kata, bila jadi lagu tu? Kita tunjuk sifat kesian, sifat sayang pada orang tak kena tempat. Bila kita kena tunjuk sifat kesian tu? Bila sampai masa dia. Orang buat salah dengan kita, orang minta maaf. Dalam kondisi kita kena buat keputusan. Dan orang cerita keuzuran orang. Lebih-lebih dalam kondisi kita ni dengan COVID ini. Dengan corona ini. Kadang-kadang kita keluar rumah, kita jumpa sekatan sana, jumpa sekatan sini. Inilah masa bila orang bagi alasan pada kita, kita tunjuk sifat sayang kita. Tunjuk sifat sayang kita. Siapa yang memilih untuk hidup dalam suasana apa sekalipun, dia mentajalikan daripada diri dan sifat sayang, dia akan disayangi oleh Ar-Rahman, Allah. Nabi kata apa? Irhamu ahlal ardi. Kalaulah Nabi kata penduduk bumi ni boleh hidup dengan keadaan kesian orang, rahmati orang, Nabi kata apa? Yarhamkum man fis samai. Dia akan dirahmati oleh apa yang ada di langit. Tengok, Allah uji kita. Kita kadang-kadang kita tegas, betul kita tegas. Tapi tegas kita tu macam hilang kita punya rukun negara kelima, kesopanan dan kesusilaan. Kadang-kadang orang bagi alasan betul. Ketegasan kita menyebabkan orang nak tipu kita. Kita ingat kita straight. Tapi straight kita tu menyebabkan orang tipu kita. Kalau kita tunjuk sifat muka senyum, muka manis, tak rugi tak mana pun. Memang manusia ni diciptalah kadang ketegang. Innal insana li rabbih lakanud. Bukan kata kita dengan kita. Manusia dengan Tuhan pun cekgak. Cekgak ni singkatan daripada perkataan ketegang. Orang selatan kata degil. Degil tak masuk. Cekgak. Jadi satu pusat, atas ni dua. Campur pusat ni tiga.
Cik Gak kata Cik Gak, rebus tak empuk, bakar tak kentung. Bila kita jumpa orang-orang yang Cik Gak lagu ni, dalam suasana yang macam ni, Tuhan bagi tahu pada kita, hidup dalam keadaan biar langit itu menurunkan rahmat. Yang ada di atas langit ni, Tuhan. Tuhan bersemayam di atas arash, dan arash itu di atas 7 petala langit. Atas arash adalah makhluk yang paling tinggi. Atas arash dah tak ada apa, melainkan ada Tuhan. Kita dirahmati oleh man fis samai, oleh siapa yang ada di langit. Kalau Tuhan tak merahmati kita, langit tak merahmati kita, penduduk-penduduk langit tak sayang dengan kita, Tuhan tahan ayat hujan daripada langit, hidup penduduk bumi tak terurus. Dan Allah tahan bumi. Masa Quran cerita tentang tufan yang berlaku pada Nabi Nuh AS, Quran guna perkataan tufan. Allah hantar tufan. Orang Melayu ni kalau kata tufan, dia terjemah topan lah. Taufan Melanda, dia faham ribut. Tufan, tengok dalam tafsir, tufan apa yang berlaku zaman Nabi Nuh adalah arahan Tuhan, kata ulama tafsir, iaitu gabungan di antara dua makhluk yang diarahkan, iaitu diarahkan langit menurunkan hujan, bumi mengeluarkan air. Langit buat turun air, bumi merekah berkeluar air, yang tu dipanggil tufan. Kesan dia hancur manusia. Bila langit, apa yang ada dalam langit dan isinya, dan yang ada di langit mula tak tunjuk sifat Rahman pada kita. Kenapa? Kerana bila kita tak tunjuk sifat Rahman sesama kita. Pasal tu kita nak tahu orang tu sabar, tunggu hari dia uji. Kita nak tahu masyarakat tu harmoni ke tidak, tunggu hari dia uji lah. Kita nak tahu kita ni boleh makan tu, boleh makan ni, tunggu hari kita lapar. Orang hidang ikan kering, orang hidang nasi mentah, dah tak ada apa, tu saja ada. Kita bebai juga, itu kita tak sabar. Sifat redha ke, qanaah ke, tunggulah masa dia baru diuji. Nak tahu kita syukur ke tak syukur, datang suasana memaksa kita kena syukur, tapi kita tak boleh syukur. Itulah ujian kesyukuran. Dalam suasana biasa, akhlak kita tak diuji, akidah kita tak diuji, penyerahan diri kita pada Allah tak diuji, apa pun tak diuji. Cuba tengok yang kata berapa orang tu, Ashabul Kahfi, yang mereka lena sampai berapa ratus tahun dalam gua, bertidur dengan anjing seekor, jaga lapar, baru keluar pergi makan. Keluar dengan duit mereka tu dah berusia berapa ratus tahun, pergi beli. Orang yang duduk di market tu terkejut, dia kata duit ni dah beratus tahun dah, tak laku dah duit ni. Mereka baru tahu. Itulah nama dia sabar. Bila mereka diuji, bawa iman, masa itulah ujian. Masa itulah tahu kita ada iman ke, ada akidah ke, ada sabar ke, kita penyantun. Malaysia ini masyarakat penyantun ke, masyarakat apa ke, inilah masa dia. Tapi kalau time ni kita tak ada sifat Rahman, Allah kata jangan sampai apa yang ada di langit tidak merahmati ahli al-ardi, maka kamu akan susah. Dahlah kita dalam kesusahan, Tuhan tak menurunkan rahmat, Tuhan tak bagi rahmatnya lain. Dalam susah, kita rosak lagi sama kita. Dalam kita susah, sifat dendam ada, sifat benci ada, sifat meluat ada, sifat tak puas hati ada. Orang Penang kata kalau sekali kena sound, 2 kali kena sound, 3 kali kena sound, nak balas juga. Kalau tak boleh balas kasar, balas halus. Dah kita dalam musibah, mencipta lagi musibah. Maka betul lah hadis ni. Nabi kata jangan tinggal perkara ni. Nabi kata ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang hidup dengan sifat kasih sayang, dia akan disayangi. Kamu semua pasti disayangi oleh Ar-Rahman, oleh Tuhan. Nabi kata irhamu ahlal ardi. Nabi kata wahai penduduk bumi, berkasih sayanglah kamu. Nescaya Nabi kata yarhamkum man fis samai. Kamu hidup tolong menolong, berkasih sayang, kamu
penduduk bumi akan disayangi oleh yang ada di langit. Siapa ada di langit? Allah, malaikat, rahmat dia, khazanah-khazanah barakah, semua ada di sana. Jadi hidup kita tak boleh pisah dengan langit. Pasal itu kita bila berdoa, Nabi suka berdoa, angkat tangan naik ke langit. Apa ada di langit? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Karena itu, bila kita duduk dalam kondisi macam ni, dalam kondisi kita menginaya diri kita atau terlibat dengan perkara-perkara yang berdosa, kalau kita kata fahishah itu dikatakan zina, tapi zalamu anfusahum, zalim diri sendiri, itu bukan zina. Itu bila orang senyum pada kita, kita tak senyum balik. Kita marah ke orang, kita tak menerima keuzuran orang. Oh subhanallah, ini dalam suasana zalim. Orang tu bercakap betul, tapi kerana kita ni punya tegah, orang tu punya bengih, menyebabkan dia ubah fikiran dia. Aku cakap betul tak lepas ni, biar aku cakap bohong maksudnya. Kita mengajak orang jadi bohong kerana diri kita. Sedangkan Allah Ta'ala utuskan Muhammad itu mesti diteladani daripada di atas nama dia manusia, di atas nama dia jin, dia mesti meneladani Muhammad. Tak kira lah dia pakai uniform apa jawatan besar dia sekalipun, di atas nama dia manusia. Lepas itu tengok ayat Baqarah kan, Allah cerita daripada ayat 1 Baqarah sampai ayat berapa? 20, 21, 22. Begitulah, mungkin saya tersilap sikit. Baru datang ayat ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Lebih kurang kata 21 ayat lah, ataupun 20 ayat, 21 ayat. Cerita pasal 3 golongan. Cerita pasal orang beriman, cerita pasal orang kafir, dan paling banyak cerita pasal orang munafik. Dah habis cerita 3 grup ni, baru datang perintah pertama daripada Tuhan. Apa dia? Wahai manusia, u'budu rabbakum, kamu semua kena sembah Tuhan kamu. Dia punya panggilan dia manusia. Wahai manusia, kamu semua kena sembah Tuhan kamu. Dalam tafsir dia kata u'budu liwahidu, kamu kena bertauhid kepada Tuhan kamu. Maka tak kira siapa pun dia kenal Muhammad, dia beragama dengan agama Muhammad, dia sebaik mungkin kena berakhlak dengan akhlak Muhammad. So bila orang minta maaf, akhlak Muhammad mengajak maafkan dia. Cuba tengok masa pergi perang Tabuk. Ya, masa pergi perang Tabuk, turun ayat dalam surah Taubah. Berapa puluh orang mereka ni datang kepada Nabi berbohong. Sedangkan Nabi ni Rasulullah. Jibril duduk sebelah. Boleh cerita kata mereka ni bohong. Tapi Nabi tak menedahkan mereka bohong. Nabi serah kat Tuhan. Ada 3 orang yang Quran kata wa'ala thalatha, ada 3 orang mereka ni cakap betul. Cakap betul. Nabi kata apa? Aku serah kamu 3 orang ni kepada Allah. Dengan senyum Nabi kata, aku serah kamu pada Allah. Maka Allah menurunkan hukum pada Nabi supaya 3 orang ni dalam tempoh 40 hari mereka di pulau. Mereka kena kuarantin 3 orang. Peringkat pertama, mereka dihukum macam mana? Mereka tengok muka Nabi, Nabi tak mau tengok muka mereka. Lepas tu tambah hukuman. Apa dia? Mereka tak boleh pergi jual, berbeli barang di market. Kata 3 orang ni, hadis ni panjang, ada dalam Riyadhus Salihin. Dia kata yang paling hukuman tu naik, 3 orang ni tak boleh bersama dengan isteri, tak boleh layan. Tapi dia kata benda paling dahsyat yang kami tak boleh tahan bila kami tak boleh tengok muka Rasulullah. Lepas tu cukup 40 hari, tambah lagi 10 hari. Dah cukup hari dia, sampai hari dia, Nabi hantar sahabat pergi panggil daripada 3 orang ni, turun ayat daripada surah Taubah menyatakan bahawa Allah Ta'ala terima keuzuran 3 orang ni, terima taubat mereka, dan mereka dianggap tidak berdosa.
Nabi orang pertama memberi keseronokan pada mereka. Wahai mereka bersalah, tapi diberi kemaafan. Itu masa Nabi duduk dalam hadis Bukhari, masa Nabi duduk di Madinah, masa Nabi nak buat perancangan, ada peperangan nak berlaku antara Mekah dan Madinah. Nabi merancang nak hantar bala tentera pergi ke Mekah. Tiba-tiba ada seorang sahabat Nabi, dia tulis satu surat. Dia beri pada satu perempuan, yang perempuan tu nak keluar daripada Madinah pergi ke Mekah. Apa surat tu? Surat tu menceritakan rahsia Nabi nak hantar tentera pergi ke Mekah. Dia membocorkan ketenteraan negara. Siapa pun tak tahu apa yang terjadinya. Allah hantar malaikat bagi tahu kat Nabi Muhammad, ada satu orang sedang buat begini-begini Muhammad. Nabi dengar-dengar, Nabi panggil Sayyidina Ali, dan Sayyidina Ali bawa satu orang pergi cari perempuan tu sampai ke border. Dan akhirnya bawa perempuan tu dengan suratnya perempuan tu bawa. Nabi tanya pada sahabat ni, Nabi kata, pasal apa hang buat lagu ni? Hang buat ni benda cukup salah, dan kesalahan dia ni cukup besar. Dia boleh menghancurkan kerajaan Islam Madinah. Bukan dekat dia keluar malam ni, kes COVID ni dah lagi besar. Apa dia kata? Cuba tengok Muhammad yang diutuskan dengan perkataan wa innaka la'ala khuluqil azim, sadaqallahu wa rasulullah. Muhammad dengar penjelasan orang, dengar. Apa dia kata? Dia kata, ya Rasulullah, saya buat demikian bukan kerana saya berniat jahat untuk Islam, tapi saya ada keluarga di Mekah. Saya rasa saya macam bagi satu maklumat kepada orang Mekah, macam saya buat jasa kat mereka, maka mereka akan tidak mengapa-apakan adik-beradik saya di Mekah. Sebab saya duduk sini, keluarga ada sana, saya takut mati ke, kena dera ke. Nabi dengar, wahai kesalahan dia tu besar sangat. Sahabat, anda tahulah kalau kes ini didengari oleh Sayyidina Umar, apa dia akan sebut? Dia kata kita cantai kepala dia. Tengok Nabi kata apa? Nabi kata, Umar, jangan. Dia ni, Nabi kata sahabat kita ni, kawan kita ni, dia pernah bagi sumbangan dalam perang Badar. Dia dipanggil ahli Badar. Kau ingat lagi tak Umar? Kalau kita baca riwayat kan, Nabi tadah tangan, Nabi kata, ya Allah, kalau binasalah tentera Badar ni, ya Allah, kau tak akan disembah. Maka Tuhan telah memberi suatu penghormatan kepada ahli Badar. Tuhan kata, wahai ahli Badar, buatlah apa kamu nak buat, dosa kamu telah diampun, dan mereka menjadi orang yang dijamin syurga. Nabi timbang kebaikan dia dengan kesalahan dia. Nabi kata kat dia, kamu dibebaskan. Masya Allah, ikhwan. Nabi masih ada sifat Rahman, Nabi masih ada sifat Rahmah. Memang dalam hadis Ahmad, Nabi kata, wa ana nabiyyur rahmah. Aku Nabi ni yang Tuhan padatkan diri aku dengan menyayangi orang. Dia adalah Rauf, dia Nabi yang penyayang, belas kesian ke orang. Lepas itu banyak kes-kes Nabi kata, tidaklah aku ini dalam riwayat Muslim, tidaklah aku ini dibangkitkan untuk melaknat. Kamu bukan umat untuk menyusahkan orang, tapi kamu umat untuk memudahkan orang. Begitu banyak dalam agama kita ini, ikhwan, petunjuk-petunjuk, bimbingan-bimbingan supaya kita hidup dalam keadaan mendapat bimbingan daripada akhlak Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi. Maka satu tempat kita disuruh beristighfar. Saya orang Pulau Pinang, saya cakap bahasa kasar, saya guna bahasa kasar. Istighfar ni bukan hanya pelacok tu kena istighfar, perempuan jalan tu kena istighfar. Orang macam saya dipanggil ustaz pun kena istighfar. Kata ustaz tak terlibat dengan dosa zina, ustaz tak terlibat dengan dosa lacur. Betul. Tetapi bahagian kedua, menzalimi. Itu bahagian kita beristighfar. Ustaz tak makan rasuah. Iyalah, ustaz tak kerja kerajaan.
Ustaz tak makan rasuah, betul. Ustaz tak tipu harta benda orang, betul. Tapi dalam ustaz layan orang, dalam ustaz melihat manusia ni ada kasta, kita tak pernah boleh merasa kita ni suci. Mesti ada bahagian yang kita kena beristighfar. Maka pasal itu ayat ni sangat mukjizat. Dalam kondisi apa kita disuruh beristighfar? Iaitu allazina iza fa'alu fahishatan aw zalamu. Satu suasana fahisyah, satu suasana zalamu. Kita terlepas fahisyah, kita ada kezaliman. Sampai kita tak boleh bertolak ansur dengan orang. Tuhan suruh kalau ada perasaan lagu ni, istighfar, istighfar, istighfar. Supaya langit itu ada hubungan baik dengan kita. Dan ini sangat susah kita nak faham. Kalau kita tak, daripada awal kita tak buka jalan kita beriman dengan kalam Tuhan. Sebab yang bercakap benda ni hanya kalam Tuhan, hanya kalam Rasul, kalam utusan Tuhan. Bahawa langit akan membuka pintu berkat, bumi akan keluarkan berkat. Ya subhanallah. Tak rugi kita memaafkan orang, terima keuzuran orang, tak rugi pun. Saya ingat dalam peristiwa yang selalu saya ulang, saya tak pernah lupa. Sejak hari pertama saya dengar Syekh Maulud sampai ke riwayat ni, riwayat Abu Bakar As-Siddiq. Sampai hari ni saya tak pernah lupa. Walaupun dah 20 tahun dah. Tu riwayat Abu Bakar memberi kemaafan kepada seorang rakyat dia yang melakukan kesalahan dalam hukum ta'zir. Dia menghadap Abu Bakar, minta salah. Dia mengaku salah, dia minta dimaafkan. Abu Bakar guna perkataan, aku tak boleh maaf kamu sebab kamu salah. Bila Abu Bakar kata lagu tu, dia menangis. Pasal dia tahu hak dia nak kena tanggung tu, beban lah kat dia yang kena tanggung. Berat. Dia pun pusing keluar daripada ofis Abu Bakar kot. Dia keluar dengan lenangan air mata, dia sedih. Abu Bakar tengok air mata rakyat ni turun. Abu Bakar panggil dia, ta'al ya Fatah. Kamu sini. Orang muda, Fatah. Orang muda, ta'al, mai sini. Abu Bakar kata, aku tolong kamu. Dan jangan kamu ulang lagi kesalahan ni. Budak muda ni tanya kepada pemimpin dia, pemimpin kaum mukminin, kenapa kau terbuka hati nak tolong aku? Kata Abu Bakar, bila kau pusing beralih nak pergi dengan lenangan air mata, aku teringat apakah nasib aku di hadapan Tuhan. Kalau itu yang Tuhan kata kat aku, macam aku kata kat hang, aku menghadap Tuhan dan aku minta dia ampun dan dia tak mau ampun aku. Wahai anak muda, aku maafkan kamu. Semoga Tuhan memberi kemaafan kepada aku di hari akhirat. Antum tengok, satu orang dengan kuasanya, satu orang dengan bidang kuasanya selebar, kita kata 2 tahun dia memerintah daripada Madinah sampai ke Mekah. Siapa tak kenal Abu Bakar, khalifah kaum mukminin yang pertama setelah Nabi wafat. Tapi masih ada jiwa yang Nabi ajak dia, kesianlah dekat orang, terimalah keuzuran orang, supaya yang di langit merahmati ahli bumi dengan akhlak-akhlak. Sahabat-sahabat, ini mungkin bahagian yang kita kadang-kadang terlepas pandang. Kita rasa macam bahagian ini tidak membantu hidup kita, tapi demi Allah, bahagian ini sangat membantu hidup kita. Kadang-kadang kita rasa just doa saja boleh selesai masalah. Dah. Kadang-kadang muamalat. Muamalat ini maksudnya cara kita berkomunikasi dengan orang. Dia menyebabkan rahmat Tuhan datang pada kita. Tuhan tolong kita. Mungkin banyak daripada hal-hal kita yang berat ni, kita tak sedar ni, selesai bukan kerana doa kita, tapi kerana muamalat kita, kerana terima kasih orang kat kita, kerana di belakang kita orang kata, ya Allah, hang kalau jumpa kawan tu lah, ya Allah, dia tu memang raja manusia. Dia tak kata berterima kasih ke kita, tapi dia balik ke rumah dia, dia kata nasib lah, dia kata ke anak-anak dia, nasib lah ayah jumpa orang ni. Tapi kalau ayah jumpa pegawai lain lah, ayah ingat tak lepas kot. Tapi jumpa dia ni lah. Kerana perkataan itu di belakang kita, mati kita. Apa perkataan itu mencerminkan? Mencerminkan kasih sayang yang besar dalam diri kita, ya ikhwan. Rupanya kasih sayang ni bukan saja peluk orang, tapi ada benda lain. Ada benda lain. Pasal itu dalam hadis Nabi kata, Allah tolong kita
selama kita tolong saudara kita. Wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah tolong hamba tu apabila hamba tu suka menolong saudara dia yang lain. Jadi dalam suasana ni kita semua memerlukan bantuan. Para doktor perlu bantuan untuk mencari ubat-ubat. Pemimpin kita pun tahu, tengok muka pemimpin keluar TV dengan tak cukup tidur. Negara telah belanja hampir 26 bilion untuk rakyat dalam tempoh ini. Ini kali pertama kita dengar negara berbuat untuk rakyat. Rakyat pakai duit negara 26 bilion. Sebelum ni pakai ke lain. Tak miskin pun negara ni bila tolong rakyat. Kenapa kau tolong? Kau tolong rakyat kau. Tuhan tolong negara ni. So tak bankrupt negara ni. Seperti Nabi kata, sedekah tak akan buat harta kita kurang dan hilang. Demikian kerajaan membantu rakyat. Betul-betul dalam suasana ni membantu rakyat. Dengan peruntukan tu, peruntukan ni. Hak tu dapat 1,000, hak ni dapat 800, hak tu dapat 500, hak tu dapat banyak ni, hak tu. Kalau betul sampai pada rakyat, ini satu bantuan yang besar, Tuhan akan tolong negara ni. Kadang-kadang kita rasa macam takkanlah dengan kita buat lagu ni, negara buat lagu ni, COVID-19 tu boleh lari. Itu pikiran kita. Tuhan punya kemampuan berkuasa. Yang di ujung surah Yasin kita duk baca tiap-tiap malam Jumaat. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Ya subhanalladzi biyadihi. Maha suci Tuhan, di tangannya lah kebaikan. Kalau dia kata kun. Tapi dengan apa? Dengan hidup ini kita mendapat rahmat daripada yang ada di langit. Daripada Allah. Tengok jasad Firaun, tak dirahmati. Kerana itu ikhwan, benarlah ayat ni. Ketika orang tu beristighfar dalam keadaan fahisyah dan melakukan zalim pada diri dia, dan dia tahu, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Siapa boleh ampun aku kalau bukan Allah? Dan Allah kata kat dia, kalau hang buat salah lagu tu kat orang lain, siapa boleh maaf hang? Tak ada siapa mau dah kat hang, tapi aku Tuhan hang, aku terima hang. Dan dia sedar benda tu. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dia pun tak buat dah, dia tak ulang dah. Allah kata untuk mereka ini ada balasan apa dia? Dunia ni maghfiratu mir rabbihim. Allah sediakan satu benda nama dia keampunan Tuhan untuk mereka. Akhirat ada syurga, dia kekal, dan Tuhan kata itulah ni'ma ajrul amilin. Balasan untuk orang beramal. Rupanya beristighfar dalam dua kondisi ini dikira amal saleh. Satu. Yang kedua, penulis kita kata apa? Masa bila kita disuruh beristighfar, apabila kita berbuat zalim, iaitu kezaliman terhadap orang lain atau kezaliman terhadap diri sendiri dengan melakukan perbuatan dosa, maksiat atau berkenaan dengan hak dirinya. Ini diambil daripada surah An-Nisa ayat 64. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi idznillah walau annahum idh zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Terjemahan dia, dan kami tidak mengutus seseorang rasul melainkan untuk ditaati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menginaya dirinya datang kepadamu, jadi kepada Muhammad, lalu memohon ampun kepada Allah dan Rasul pun memohon ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah penerima taubat lagi maha penyayang. Dalam konteks ayat ni Allah beritahu, pertama, Allah hantar Rasul untuk ditaati dengan izin Allah. Allah telah bagi keizinan untuk kita taat pada Rasul. Maka Allah kata, ati'u Allah wa ati'u Rasul. Jangan takut kalau kita ikut cara Rasulullah, itu bermakna kita taat pada Allah. Satu. Dua, Allah kata kat Nabi Muhammad, Lau annahum idh zalamu anfusahum, Muhammad,
Kalau sekiranya mereka-mereka ni semua yang buat zalim ni, buat zalim pada diri mereka, ja'uka, semua tu mai kat hang Muhammad, fastaghfirullah, mereka beristighfar pada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan kamu Muhammad juga beristighfar pada Allah untuk mereka, nescaya kau akan mendapati Muhammad, Allah Ta'ala buka pintu taubat untuk mereka kerana Allah sangat sayang dengan hamba dia. Maka kondisi yang kedua adalah kondisi ayat ini tumpu pada satu perkataan saja, iaitu kezaliman kita dan kita buat pada diri kita dan orang. Ayat tadi dia tumpu pada fahisyah dan zalim diri sendiri. Ayat kedua dia tumpu pada kita buat zalim ke orang. Apa yang kita buat zalim ke orang, kita disuruh beristighfar. Maka ini suatu babnya sangat luas, sangat-sangat luas. Kadang-kadang kita ada kesalahan, kita tak sedar pun kita buat ke orang, tapi orang terasa. Yang ni masalah. Sebab kita tak pernah rasa kita buat salah. Maka nak selesai dengan apa? Kawan tu, dia nak salah kita pun tak boleh. Pasal kita tak sengaja dan kita pun tak tahu. Dan kita nak ingat pun kita tak ingat pasal kita tak sangka itu kesalahan. Mungkin kita ingat itu melawak, itu adat. Hanya istighfar saja boleh menyuci kesalahan-kesalahan macam ni. Dosa-dosa yang kita sengaja tak sengaja, yang kita tahu dia dosa dan kita tak tahu pun dia dosa, tapi orang telah menganggap itu dosa. Maka itulah kondisi kita yang kedua, beristighfar. Sambungan ayat itu lagi, itu ada lagi dalam An-Nisa ayat 110. Allah kata, wa man ya'mal su'a aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan dan menginayai dirinya, kemudian dia mohon ampun pada Allah, nescaya dia mendapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Siapa yang buat buat benda jahat atau zalim diri dia, kemudian dia beristighfar pada Allah, dia akan dapati Allah akan mengampun dosa dia. So istighfar ni, antu ingat balik bahagian kedua saya abang tadi, dia mengangkat derajat. Inilah bila kita istighfar, kita rasa keampunan Tuhan tu. Ulama-ulama kejiwaan kata kadang-kadang kita dapat rasa lagu mana tenang dengan istighfar. Kita rasa lapang dengan istighfar. Kita ada kontak dengan istighfar. Kita nak Allah ampun kita. Kita nak jiwa kita sentiasa bersih dan bersih. Dalam apa? Dalam doa semayang mayat yang kita duk baca tu, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wal thalji wal baradi wa naqihi minal khataya kama yunaq thawbul abyadu minad danas. Penggan tu apa dia? Waghsilhu bil ma'i wal thalji wal baradi. Ya Allah, kau ampunkanlah ruh si mati ini bil ma'i, dengan air biasa, wal thalji, dengan air salji, wal baradi, dengan air sejuk, air ais dingin. Nisbah balaghah daripada dia, bila satu pakaian itu dicuci dengan air biasa tak hilang, pakai air ais, air salji, mungkin dia hilang. Kalau ini pun tak hilang, kau guna yang ni ya Allah. Waghsilhu ya Allah, kau cuci dia, kau cucilah roh dia sampai jadi bersih. Yunaq thawbul abyadu minad danas. Macam mana baju yang putih, disentai baju tu, dicuci baju tu sehingga terpisah dengan danas, dengan kekotoran, maka putih tu nampak. Macam itulah kita minta Allah bersihkan dosa si mati. Supaya apa? Supaya dia tidak diazab oleh Tuhan. Tuhan, tak mana ada ruang mayat ni boleh diazab, kau cucilah Tuhan. Sampai tak ada ruang, tak mau sikit pun dia diazab. Wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi.
Ya Allah, bagilah satu perkampungan yang baru setelah dia tinggal kampung ni. Dia tinggal negeri dunia ni, dia balik ke sana. Wa ahlan min ahlihi, bagilah keluarga yang baru pada dia, pasangan yang baru pada dia, ya Allah. Wa adkhilhul jannah, ya Allah, kok mana pun masukkanlah dia dalam syurga. Itu tadi kita baca doa kepada isteri Pak Andak yang meninggal dengan doa tadi, Allahumma afir laha warhamha wa'afiha wa'afu anha wa akrim nuzulaha. Tengok, wa akrim nuzulaha, dah mati dah, ya Allah, angkatkanlah, muliakanlah dia, muliakanlah tempat nak bagi kat dia di sana. Wa akrim nuzulaha wa wasi' mudkhalaha waghsilha bil ma'i wal thalji wal baradi wa naqiha min al khataya kama yunaq thawbul abyadu min ad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa adkhilha al jannah wa a'idha min fitnatihi wa min adzabil qabr wa adkhilha al jannah. Kita minta berulang-ulang kali pada Allah. Artinya bila kita beristighfar ni ikhwan, yang kata su' tadi, yang kata zalim diri ni, bila kita beristighfar, yajidillah. Tengok, istighfar bawa kita pada tahap kita dapat rasa, kau akan dapati dengan istighfar kau buat sungguh pada Allah tu, Allah Ta'ala itu ghafurur rahimah. Kau akan dapati satu, Allah ampun dosa, kau rasa Allah ampun, dan kau akan dapati dengan istighfar ni betapa sayangnya Tuhan pada engkau. Oh, dahsyat ikhwan, penyayang Allah Ta'ala kepada kita ni ikhwan, Allahu Akbar. Tak dapatlah kita nak ungkap dengan apa-apa sekalipun. Hatta kita dalam suasana COVID macam ni pun, kalau kita ingat balik pada surah yang ke-7, surah Al-A'raf ayat 168. Antu tengok dalam ayat tu Tuhan kata apa kat kita? Allah kata, wa qatta'nahum fil ardi umaman minhumus salihuna wa minhum duna zalik wa balawnahum bil hasanati was sayyiati la'allahum yarji'un. Dahsyat ayat ni ikhwan. Allah kata apa? Allah kata wa qatta'nahum fil ardi umaman. Allah kata kami pecahkan mereka, kami pisahkan mereka, sehingga kan di atas muka bumi ini kau akan dapati akan terpecah dua golongan. Kami pecahkan mereka di dunia ni. Di dunia ni kita akan lihat manusia ada dua golongan. Allah kata minhumus salihun, satu golongan akan jadi orang-orang saleh, wa minhum duna zalik, dan lagi satu golongan dia akan berakhlak dengan lawan pada orang saleh. Dia akan jadi jahat, lawan orang saleh. Allah kata apa? Tengok, wa balawnahum, dan selepas kami pisah manusia lagu ni, kami test masing-masing mereka. Yang saleh dites, yang tak saleh dites. Tes macam mana? Bil hasanati was sayyiati, kami test dengan kebaikan dan keburukan. Kami bagi benda baik, kami uji mereka dengan kebaikan, ya, kami uji mereka dengan rezeki, kami uji mereka dengan kesenangan, dengan kesihatan. Itu nama dia al-hasanati. Dan kami uji juga mereka dengan was-sayyiati, iaitu keburukan, kesempitan hidup, kesusahan, musibah, tak ada harta, penyakit macam ni. Kenapa Tuhan buat lagu ni? Ada orang saleh, ada orang jahat, ada orang tak saleh. Ada ujian baik, ada ujian jahat. Kenapa? Tengok, satu Tuhan kata, la'allahum yarji'un. Kami nak kedua-dua ni datang pada kami. Yalah, kita confirm COVID ini satu ujian daripada Allah Ta'ala. Walaupun kita tahu ada orang jahat yang mencipta virus ni hantar ke dunia. Mungkin di atas Allah akan melaknat orang macam ni. Golongan macam ni akan dilaknati oleh Allah. Tapi kebaikan untuk kita ada. La'allahum yarji'un. Kalau penyakit ini besar, yang mati di kalangan Muslim, yang sabar, dapat pahala syuhada. Yang hidup, sabar, dapat pahala orang-orang yang bertawakal.
besar pahala. Lepas itu ikhwan, ada satu perkara yang suka saya katakan, kalau saya tersalah pun saya mohon maaf, tapi saya rasa saya betul. Apa dia? Sikap kita ni ada yang tak betul. Macam ni, hantu tengok. Masa Nabi bawa bala tentera berada di Badar, berada di Uhud, ambil Badar. Bila bala tentera dah sampai ke Badar, hantu tu Badar ni pada perang. Masa nak tercetus perang Badar, kita baca dalam kitab sirah, ada di cerita apa dia? Satu orang sahabat, Nabi kata kat dia, Nabi kata pintu syurga sekarang terbuka, luas langit dan bumi. Nabi abang ke dia. Anda tahu masa tu bulan puasa kan? Ayat Quran turun, siapa nak puasa boleh, siapa nak buka boleh. Dia duk pegang buah kurma. Gamaknya dia nak buka puasa lah kot, nak perang. Dia pegang buah kurma. Bila Nabi cakap lagu tu kat dia, dalam sirah Ibn Hisham catat, dia pegang buah kurma tu, apa dia kata? Dia kata tak ada benda yang melambatkan aku masuk syurga melainkan makan buah kurma ni lah. Dia campak buah kurma tu, terus dia marah berjihad dan dia mati. Baik. Apa yang saya nak kait dengan kita? Antum bayang, kalau kita ada di tempat dia, apa kita akan interview dia? Kita akan interview cara Nusantara yang tak betul ni. Apa dia? Tuan main perang Badar, macam mana anak tuan di rumah? Tak rindukah dengan anak? Tuan, isteri tuan macam mana? Ketika tuan keluar, apa ucapan terakhir kepada mereka? Tuan, andai kata tuan diberi boleh mengucap sesuatu pada anak dan isteri di rumah, apa tuan nak ucap ke mereka? Ini semua tidak ada, ikhwan. Ini semua satu adab yang salah. Orang syahid itu apa diberi pada dia? Khabar gembira semata-mata. Ini kita ada kawan-kawan kita yang bertugas 24 jam di hospital, di balai. Kadang tinggal balai pergi buat roadblock. 24 jam kita tahu mereka kerja dengan letih. Kenapa nak bagi mereka sedih? Duk tanya anak di rumah macam mana. Dulu sebelum bertugas macam ni berapa kali peluk anak. Ni dah jadi macam ni, balik dan ke peluk anak. Cipta suasana sedih, bagi nurse tu menangis. Kalau ini suatu syuhada, suatu syahid, bukan bagi dia orang menangis, bagi dia orang suka dengan berita-berita dari sisi Tuhan. Jangan buat dia orang menangis. Pasal itu Quran kata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Bila dah sampai dah 1 Syawal, takbir banyak-banyak. Besarkan Tuhan pasal apa? Kesyukuran kamu pada Allah, bukan menangis. Kita suka bawa aspek ni masuk dan tak betul. Dari segi pendidikan kerohanian tak betul, tak boleh. Kita galakkan dia berhubung dengan Tuhan, bagi tahu kata besarnya pahala awak. Quran kata kau tolong satu orang, pahala. Kau tolong satu orang je, satu nyawa kau tolong. Quran kata apa? Pahala dia kau dapat macam tolong semua penduduk bumi. Satu orang kita tolong. Ada satu orang, kita bagi ayak, dengan kita bagi ayak dia boleh hidup. Kita bagi ubat, dia balik, dia jatuh dalam laut, kita angkat dia. Rumah dia nak terbakar, kita selamatkan dia. Dia telan asap dah, macam nak mati dah. Kita pam dada dia, dia hidup. Allah kata dalam Quran, dalam surah An-Nisa, kalau kau boleh selamat satu orang, Tuhan akan balas dalam hidup kita macam kita selamatkan semua orang penduduk bumi seluruhnya. Ini yang kena bagi tahu pada nas-nas, pada polis. Bukan kita pergi interview dia orang, bagi dia orang sedih. Lepas tu kita pun sedih, kita pun menangis. Sampai bila? Yang dia pakai baju bulan tu. Bukan kata pakai baju bulan, kita keluar rumah pakai cekuk hidung tu, pun rasa macam tak boleh nak menyawa dah. Dia pakai baju bulan, boleh bayang macam mana dia punya lemah. Tapi kenapa nak suntik jiwa yang sedih? Sedangkan agama kata bagi tabsyir, betapa besarnya pahala. Ini tak usah ambil orang baik-baik lah. Kita ambil satu orang Nabi cerita jahat, tak ada background baik, jahat, seorang perempuan pelacur, turun dalam telaga. Turun pertama pasal dia dapat ayak,
lega, naik ke atas. Tengok-tengok ada anjing sekok. Ini bukan kaki tangan kerajaan ni. Ini betul-betul perempuan lacur. Tengok anjing tu keluar dah, lidah keluar. Anjing tu duduk jilat ke pasir. Dah maknya anjing ni dapat ayak lagu aku kot. Dia boleh turun balik, ambil ayak, bolang kasut, gigit naik atas, bagi anjing tu minum. Apa Tuhan kata? Tuhan tak pandang lacur dia tu. Tuhan kata fasyakarallah. Tuhan bersyukur di atas perbuatan perempuan ni. Tuhan ampunkan dosa dia. Subhanallah. Hadis begini punya banyak ada. Kenapa tak tabsyirkan umat? Betapa jasa mereka, usaha mereka itu sangat dihormati. Bukan saja itu, ikhwan. Ini orang-orang yang datang bagi sumbangan, bawa makanan, pergi bagi kepada orang kerja 24 jam. Itu pun kebaikan. Jangan takutkan mereka. Kita pula putih semangat. Ni hampa duk piah lagu tu. Saat ni hampa kena jangkit lagu mana. Ya Allah, ya Tuhan. Punya tak seimbang jiwa manusia. Maka sepatutnya kita tahniahkan orang, kita syabaskan orang bahawa Tuhan mengangkat martabat satu orang dengan satu amal yang saleh. Ada ganjaran dunia Tuhan akan bagi dan ada ganjaran akhirat Tuhan akan bagi. Maka ini semua, kalau penulis kitab kita kata tadi, dia kata itu termasuk daripada kalau kita terlibat dengan suatu benda benda jahat atau benda zalim, istighfar. Dan kita akan dapati rasa Tuhan ampun kita. Dan dia dalam bab itu dia sambung lagi dengan satu ayatnya dalam bab ini. Dia menyebut kepada kita dia bawa lagi satu ayat pada kita, iaitu Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-6. Dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-6, wa yasta'jilunaka bis-sayyi'ati qabla al-hasanati wa qad khalat min qablihimul mathulatu wa inna rabbaka lazu maghfiratin linnasi ala zulmihim wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Terjemahan dia, mereka meminta kepadamu supaya disegerakan datangnya siksa sebelum mereka meminta kebaikan, padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksa sebelum mereka. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mempunyai ampunan yang luas bagi manusia sekalipun mereka zalim, dan sesungguhnya Tuhanmu benar-benar sangat keras siksaannya. Ini ayat pula Allah Ta'ala kata apa dia? Allah Ta'ala mempunyai maghfirah yang banyak pada manusia walaupun manusia terlibat dengan zalim. Begitulah penulis bawa ayat merangsang kita untuk ke arah istighfar. Yang ketiga, penulis kata kita dalam kondisi apa disuruh banyak istighfar? Perbuatan dosa selain daripada syirik. Ini menjadi lebih banyak lagi. Bukan saja fahisyah, bukan saja zalim, apa saja. Terlibat dengan mak bapa, terlibat dengan adik-beradik, tak ambil tahu susah adik-beradik, kakak susah tak ambil tahu, adik susah tak ambil tahu, ayah susah tak ambil tahu. Ini semua termasuk dosa-dosa. Maka daripada jumlah yang banyak ini, kita juga disuruh beristighfar. Itu Allah Ta'ala berfirman, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan dia, dan dia mengampuni dosa selain syirik bagi siapa dikehendakinya. Barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Jadi Allah pisahkan dosa syirik satu dan dosa selain syirik satu. Dan sehingga kan ada pula dalam surah Az-Zumar dikatakan bahawa Allah Ta'ala akan ampun kepada kita semua dosa, termasuk dosa syirik. Allah ampun. Cuma dalam konteks ayat ni, ayat 116 An-Nisa, Allah pisahkan dua dosa. Ada dosa Allah marah sangat-sangat, itu syirik, dan lagi satu dosa lain. Dan daripada dosa lain ni bermacam-macam. Macam-macam.
maka itu juga kita disuruh beristighfar daripadanya. Orang-orang yang menyekutukan Allah, menyekutukan Allah dengan selainnya dan menyembah selain Allah di saat dia beribadat pada Allah, kemudian dia benar-benar taubat, maka keadaannya seperti firman Allah, walamma suqita fi aydihim wa ra'aw annahum qad dhallu qalu la illam yarhamna rabbuna wa yaghfir lana lanakunanna minal khasirin. Dan setelah mereka sangat menyesali perbuatannya dan mengetahui bahawa mereka telah sesat, mereka pun berkata, sesungguhnya Tuhan kami tidak memberi rahmat pada kami dan tidak mengampuni kami. Sungguh, dia kata, jika Tuhan kami tidak memberi rahmat pada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang sangat rugi. Ya, betul. Itu ucapan bagi orang yang dia sedar bahawa kalau Tuhan tak ampun dia, qalu, mereka kata, la illam yarhamna, kalau Tuhan kita tak ampun rahmat kita, la illam yarhamna rabbuna, kalau Tuhan kita tak ampun kita, dia halang rahmat mai pada kita, wa yaghfir lana, dan dia tak mau ampun kita, lanakunanna minal khasirin, kita akan jadi rugi akhirat. Rugi akhirat ni masuk neraka. Rugi akhirat ni kena azab, bukan makna rugi macam kita. Rugi akhirat ni maksudnya masuk neraka. Maka kami akan jadi orang yang masuk dalam neraka kalau tak dapat rahmat dan keampunan daripada Allah Jalla wa'ala. Jadi setakat ini ikhwan, kita melihat kesungguhan penulis beritahu pada kita betapa kita disuruh sangat-sangat beristighfar kepada Allah, terutama dalam kondisi sebegini. Pasal itu manusia dibangunkan luarannya dan dibangunkan jiwanya. Pasal itu dalam suasana macam ni, kalau kita boleh cerita balik Qisasul Anbiya, bagaimana satu para nabi dengan para nabi berjumpa dengan umat. Antum boleh bayang zaman Musa, Allah balak Mesir dengan apa? Dengan darah, dengan katak, dengan belalang. Lepas satu balak datang, satu balak, sampai dia jumpa Nabi Musa minta tolong. Nabi Musa berdoa pada Allah, hilang. Dia buat perangai pula, datang satu balak yang lain. Allah cerita berulang-ulang dan kita tengok kesabaran para anbiya dalam membimbing umat, bawa umat ni kepada Tuhan. Oh subhanallah, sangat dahsyat. Dan Nabi kita Muhammad, macam mana dia bimbing kita. Yusuf, ya, Mesir kena kemarau, tak ada ayah, tak ada itu. Yaqub mendidik anak dia, masuk ke Mesir, pergi cari makanan, di samping cari berita tentang adik dia yang dah lama hilang. Macam mana Allah putar alam ini kerana dosa-dosa manusia, dan Allah mula bagi rahmat pada manusia. Dan bagaimana kesabaran tokoh-tokoh yang besar, para anbiya, mereka adalah pendidik jasmani dan ruhani. Dia membangunkan jiwa manusia. Kita ada bangunan itu adalah kita panggil suatu kemajuannya, suatu pembangunan lazim. Tapi kita ada rohani yang perlu dibangunkan. Dalam sihat kita boleh mati, dalam sakit boleh mati, dalam miskin boleh mati, dalam kaya boleh mati. Miskin mati tak sama dengan kaya mati, betul. Tetapi hakikat mati sama, apa dia? Roh balik berjumpa Tuhan. Jadi dalam miskin pun kena dididik roh, dan dalam kaya pun dididik roh. Dalam suasana melarat pun roh kena jaga, dalam suasana aman pun roh kena jaga. Dua-dua keadaan itu adalah sama, iaitu roh dijaga, solat tak ditinggalkan. Ada cara kita solat. Dalam perang, peluru sana, peluru sini, solat dilakukan. Kenapa? Dididik manusia, roh dia. Sebab inilah baqiyatus salihah, benda salih yang berbaki. Kita nak balik bertemu Tuhan, qalbin salim, qalbin munib, hati yang sejahtera, hati yang kembali pada Tuhan. Dia kalau kita hanya jaga satu saja, tak jaga lagi satu, kita mungkin akan dapat jiwa yang tak seimbang. InsyaAllah ikhwan, kita melihat kelebihan istighfar dan kita boleh amal, dan kita nampak apa kita akan dapat dengan istighfar dan apa yang kita patut buat.
kita tak pernah putus asa pada Allah, tak pernah tinggal doa, melakukan amal saleh dan beristighfar pada Allah. InsyaAllah kita akan cuba tengok perkara yang keenam nanti akan datang, iaitu penyebab turunnya ampunan. Kita akan cuba tengok yang keenam, dan supaya kita dapat menghabiskan buku ini dalam masa, orang terlebih banyak masa di rumah ni, kita boleh baca lah buku-buku lagu ni. Kita pun tak keluar melewat mana, duduk rumah. Kita jenis duduk rumah. Dah dia tak bagi keluar, tak keluar lah. Tapi sekali-sekala jomel lah juga muka, sekali-sekala. Ikan walaupun dia duduk dalam laut, sekali-sekala dia cuma itu dia berkeluar juga. Kita akan tengok ini lebih dahsyat, penyebab turunnya ampunan Allah, dan kita mengharapkan suasana hidup kita ni diturunkan rahmat ilahi. Wa ila liqa ikhwan, semoga kita bertemu pada masa yang akan datang. Barakallahu fikum, hayakumullah. Dan kita minta pada Allah, ya Allah peliharalah kami, wa anta khairul hafizin wa anta arhamur rahimin, dalam apa keadaan sekalipun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.